Ebas ni antara kita 4 orang kat dalam, kita 3 sekarang lah termasuk Amir Zaidi. Antara kita berempat, uh, Prof yang naik dulu. Naik pun jauh jugalah. Bila dah naik dulu tu few months lah kita orang di belakang dia. So dia pergi training dulu, dia habis training dulu lah. So after that, after dia punya kelas, sebab bila naik ke dari 737 nak ke Airbus 330, waktu tu kita semua dah kena dapat promoted to Airbus 330. Setiap kali kita nak lompat dari satu jenis aircraft ke aircraft yang lain, kita memerlukan training yang lain. Training yang macam mana kita training dekat 737 tu, macam tu lah training tu dekat aircraft yang lain. Cumanya sekarang ni sebab kita dah ada pengalaman flying, so requirement sektor ataupun flight tu tak sebanyak masa kita mula cadet dululah. Kita dah kira ada experience. So based on that, bila kita naik ke tu, kita kena buat lain sekali training lah. Kena pergi training sekali. Maknanya kita kena buat ground school, pergi buat CBT lagi sekali. Kita kena pula buat simulator, kena buat line training. We do it all over again, tapi this time lagi pendek dan it's a wide body. Before this narrow body, this is a wide body, and wide body culture dah lain dah, dia punya game dia dah lain dah. So Prof naik dulu, and then lepas tu aku dengan Yas naik dulu. Amir Zaidi later kot, tak elak aku. Jauh juga Amir Zaidi. Dan so aku ingat aku dengan Yas satu kelas. So kalau dekat 737 dulu masa cadet tu, kita satu kelas, mana course kita tu satu batch dengan batchmate kita masa dekat flying school lah biasanya. Kita pergi cadet tu kita dengan kawan-kawan kita kenal lah. So kat Airbus ni kita dah start campur dah dengan batch lain. Maknanya ada yang batch lain pun masuk kelas yang sama. So katakan kita ada 8-10 orang. Dalam tu bukan sahaja batchmate kita. Kalau ada adalah batchmate kita. Kalau tak, kita akan bercampur pula dengan sama ada senior kita atau junior kita. So waktu tu dah lain lah, sebab kita tak boleh macam orang-orang itu ada yang kita kenal sebab kita fly 737 sama-sama, tapi tu ada yang kita tak apa rapat macam mana kita rapat batchmate kita. So waktu tu kita memula tu kita sesuaikan diri dah, kenal kawan-kawan yang selama ni jarang tegur, jarang borak kan. Lepas tu kita pun kita go through lah training tu together. First thing to do pilih SIM partner Betul juga tu. Memang kena kalau ada yang pandai ke. Kalau ada yang memilih lah. Dia memilih tu daripada sebelum masuk kelas lagi dah macam ngakulah ataupun dah cop ke. Kalau yang kurang sikit mungkin lepas dah habis cerita nak buat jadual, boleh pilih SIM partner baru nak pilih ke. Ataupun kalau yang memang jenis yang easy going, dia pilih macam last kali lah. Just siapa-siapa nak pilih aku pilih. Dia by default dia memang pihak pihak training dah arrangekan dah letak dah, tapi kita boleh request lah kalau kita nak tukar, kalau kita nak kan. Sebab setengah orang tu atas faktor-faktor yang kawan dia ni yang dipilih, dia nak tukar sebab yang orang yang dipilih untuk jadi dia punya partner ni duduk rumah dekat. So boleh couple sekali pergi simulator kan, boleh study together. So kalau macam katakan seorang ni duduk jauh, nak jumpa pun susah, nak study and then nak pergi sekali pun tak boleh kan. So macam kau Prof, kau masuk kau tak ada batchmate kita, tak ada, kau seorang kan, batch aku, batch kita kau seorang masa tu. Betul. So, selain daripada faktor logistik yang kau cerita tadi, ada juga faktor SIM partner itu sendiri, dia punya kemahiran dia. Macam kadang-kadang kita memang dah daripada sekolah terbang dulu dengan dia kan, lepas tu kita tengok power lah dia ni. Lepas tu yelah, bila kau berpartner dengan orang yang hebat, kau punya hidup pun lagi senang lah. Dia boleh tolong kau waktu kau punya session, dan kau pun tak perlu nak tolong banyak waktu dia punya session. Dia punya preparation pun tak payah nak tak adalah masing-masing terkapai-kapai kan, sebab memang kau dah tahu kawan kau ni jenis yang sharp. So tu kedua.
Dan lagi satu aku boleh fikir faktor memilih sim partner adalah geng. Kau geng ke tak dengan kawan kau? Sebab bila kau nak buat benda ni, kau buat sama-sama. Kau naik sama-sama, turun sama-sama, masuk dalam emergency semua sama-sama. So kau nak lah orang yang macam dia punya gear, gigi gear dia dengan gigi gear kepala otak kau semua boleh mesh cantik. So bila kau buat tu macam kau dah boleh baca lah, dia nak ni, aku nak tu, dan kau tahu macam mana nak prompt dia tanpa menyinggung perasaan dia. Kau ataupun dia memang kau dengan dia memang jenis boleh cakap lepas je. Post session won't mean anything. So that would be the factor lah yang aku boleh identify bila kau pilih partner dalam SIM. So yang bagus dia okay, of course lah kalau dua-dua terror lagi bagus lah, tapi kalau nak seimbang kena satu lemah satu kuat lah kot. Barulah simulator tu apa nama tu baru yalah, kalau dua-dua lemah masalah lah. Jadi simulator ada satu yang terror, ada satu yang kurang terror. So macam kalau kita nilai diri kita ni kurang terror, kita cari orang terror kan. Cumanya orang terror tu dia nak tak partner kita kan. Tak nak aku kan. Ke macam mana? Betul lah. Macam aku kena bawa team tu seorang macam tu. Macam Jas kau memang dah ni kan, dah kau pilih kan si partner kau kan masa tu. Aku pun tak ingat macam mana berlaku perkara sedemikian sebab aku seperti Prof juga merupakan satu-satunya daripada batch aku yang pergi sama kelas conversion Airbus 330. So macam kau Cap, kau dah ada batchmate dalam group kita tu. Jadi sudah tentu kau naturally milih dia sebagai partner. Tapi aku tidak. Aku ada mungkin 6 orang lain untuk dipilih atau 5 orang lain untuk dipilih. Cuma kalau ikut seniority tu aku dekat dengan itulah my partner lah dalam simulator, beza satu batch saja. Dari MFA pun kita orang dulu bermain muzik bersama dalam bilik dia. Kira bilik pun tak jauh sangat lah dulu masa dekat flying school dulu kat Melaka. So jadi yang kau kata korang, mungkin aku boleh bagi pendapat sikit pasal yang lemah dengan yang kuat tu. Firstly, sebagai seorang pilot yang dah terbang narrow body iaitu 737 sebelum ni, dan kita naik wide body Airbus 330, itu menunjukkan yang kita dah ada certain level lah yang to achieve. That means kalau kita committed to it, insyaAllah you know, despite all the obstacles of the training yang kita expect semua tu, kita akan insyaAllah melaluinya dengan berjaya jugalah dengan partner. Secondly, yang korang kata ada yang lemah, ada yang terror kan, ada yang a proficient pilot dan ada yang a weak pilot. Weak tu mungkin dari segi certain aspect saja. Mungkin dia lemah dari segi radio call katakan, ataupun dia lemah dari segi dia lambat nak catch up, tapi once he catch up he could he could perform better than you. So yang lemah tu bukan indicate yang lemah total teruk punya lemah lah. Semua segi dia last lah. Very rare case ada berlaku, tapi very rare case benda ni yang semua segi dia memang last lah. Base check dia last, SEP yang safety equipment dia last. So, benda tu macam SEP yang aku tengok tak ada lah yang berlaku yang di mana semua benda, semua subjek dia last. Jadi ada forte dia juga, ada kekuatan dia, ada weakness dia juga. Jadi itu bagi aku kurang bersetuju lah pasal yang weak. Tapi aku understand that they are thief weakness among the other cosmates yang nampak dia mungkin macam pemalas-pemalas sikit ke. Itu benda yang zahir tau, boleh dilihat oleh orang. Tapi katakan kalau orang dia punya sim partner dah terpaksa partner dengan dia and he eventually found out, dan dia tak adalah teruk sangat sebenarnya, terror juga. Bukanlah terror macam nak, dia kira okey lah juga kan. The third thing, aku nak pergi sikit balik kepada kursus yang kita sebut tadi mula-mula. Kenapa dia shorter sector dan lagi pendek dia punya durasi nak compare to the previous fleet sebelum tu. Sebab sebelum tu nama dia macam mana Prof, app initial training kira initial training. Initial daripada tak tahu apa-apa lah. Daripada tak tahu apa-apa flying school masuk ke dalam tu. Whereas yang kita cerita pada hari ini Airbus 330 is a conversion course. Convert daripada kita dah seorang pilot, convert ke kapal terbang yang lain. So conversion, naturally you have the necessary flying hours on jet aircraft and you require probably less simulator sessions
than the initial training and less flying sectors for you to complete. Ada lain lagi pendek duration daripada conversion, which is difference cost. Difference cost ni macam daripada 737-400 pergi 737 tapi series 900. Dia kira lebih kurang apa? They require maybe 2-3 minggu je untuk training settle. Yes. So yang kita cerita hari ni berkisar kepada conversion cost lah Airbus 330. So berbalik kepada simulator partner, aku tak ingat sama ada mereka company dah ataupun training department tu dah bubuh siap-siap ataupun aku yang pilih. Tapi memang I was happy with my ni lah sebab kalau ikutnya dia paling dekat lah kot dengan aku kalau ikut batch kan. Dan rumahnya betul macam Cap cakap, memang faktor lah rumah dekat ni memang bagus. Kenapa faktor pemilihan simulator partner penting bagi kepada korang yang kat luar yang tak tahu pasal training dalam airline kenapa kita kena pilih simulator partner yang ada chemistry dengan kita, yang duduk dekat dengan kita? Sebab for the whole daripada ground school sampai ke belas-belas session simulator yang akan memakan masa 2 ke 3 bulan kau akan kena study dengan dia je, simulator partner tu all the time. Study saja dengan dia. Kalau katakan walaupun dua-dua ni kita kategorikan dalam geng-geng pilot sebagai lemah lah, dia orang partner together. Tapi kalau dia orang ada komunikasi yang bagus, lalu lepak bersama, study bersama dan dia akan ada certain flow chemistry together. So bila ada emergency, dia orang tahu apa task sharing yang nak buat sesama sendiri, it will turn out fine. Even though kita perceive them as weak pilot masa zaman tu. Itu cerita sebab simulator partner ni kira akan bersama kita sampailah mungkin 2-3 bulan akan datang. So you dedicate yourself. Sometimes ada instructor mungkin masa welcoming message mula-mula masa kita baru masuk tu yang kita sign contract apa kira bond training bond dalam field tu. Dia ada cakap kat kita, kalau boleh time ni kalau ada girlfriend, tinggalkan girlfriend dulu. Bukan tinggalkan maksud je break ke apa. Dia kata kira fokus on your training lah. Simulator partner ialah orang sebetul sekarang. Untuk jap. Aku nak cut kejap sebut pasal bond ni. Yang best ni pasal tu masa tu kita punya guarantor kawan kita tau. Maknanya biasanya si partner kita lah. Maknanya kita kena sign macam kontrak kontrak kan tu. Lebih kurang lah. So kita sign and then kawan kita guarantor kita pula guarantor si partner kita tau. Maknanya kalau masa dekat kita cadet ataupun kita tengah 737 tu, kita kena tanya sepupu abang saudara kita yang tua ke ataupun pakcik ayah kita kena jadi guarantor sebab tak ada kawan kita yang mampu yang ada kelayakan untuk jadi guarantor sebab nak jadi guarantor kan macam kau kena ada kelayakan, ada gaji, sip gaji semua. Jadi kita dah kerja, kita dah ada gaji semua. Jadi kita layak nak jadi guarantor kepada orang tau. So pada waktu tu so kita pas kawan kita sign guarantor, kita sign kawan kita punya jadi guarantor. So pada waktu tu dia berapa guarantor okay? Kalau kau ingat berapa guarantor, seorang ke 2 orang? Seorang je. Seorang. So waktu tu sample lah kita bagi simpan ni kita jadi guarantor kita guarantor dia. So takkan kau nak fail kan. Kau dah guarantor orang-orang. So kau buat yang terbaik lah untuk nak pass. Dan pada waktu tu aku punya simpanan aku tu tapi aku punya roommate aku masa flying school dan juga best friend aku. So kira memang there's no other choice. Waktu tu memang aku dengan dia lah. And then tapi cumanya dari segi flying knowledge, flying skills, dia best flyer, dia lagi terror, lagi pandai, and dia memang passionate terhadap flying dari kecil compared to aku yang aku cuma belajar flying masa kat flying school je. So dari segi flying hours knowledge tu dia way more than me lah kan. And then so kat situ aku dapat, dia banyak tolong aku dan aku dapat banyak belajar daripada dia. Cumanya walaupun macam tu, mungkin effort aku tak cukup banyak kan. Kematangan kurang. So end up nampak lah di mata instructor tu, nampaknya aku ni sangat lemah. Tapi sebab dia banyak tolong aku, so aku cuma macam menumpang kehebatan dia lah. Sebab dalam Airbus kau tak boleh kalau fail, dua-dua fail. Kalau pass, dua-dua pass. So dalam kes aku dia tak boleh takkan dia nak fail kan. Takkan nak
kalau aku teruk pun dia tak nak fail kan, takkan dia nak sebabkan kawan aku tu perform dia nak failkan dia kan. Tak fail lah untuk kawan aku. Tapi mungkin aku teruk tapi tak ada sampai tak fail. Tapi kalau dua-dua orang perform macam aku, mungkin fail. Tak tahulah macam ni dia grade benda tu kan. Tapi pada aku grading dia tu, dia orang dah bincang sesama instructor, it is safe lah kot. Nak let go kita orang untuk pass kan. Aku tak tahu macam ni dia orang rate kita orang waktu tu. So once kita dah start ground school EBAS kan, apa banyak ke beza sebenarnya? Apa benda yang antara benda yang kita dari Boeing ke EBAS kan? So actually banyak sangat ke beza Boeing ke EBAS ni? Kalau nak ikutkan lah, memang perbezaan yang paling ketara bila kita tukar kapal terbang antara Boeing dengan Airbus lah. Tu antara dua yang memang langit dengan bumi ke. Memang jauh lah antara satu sama lain. Nak sebab kita daripada 737 tu kapal terbang yang dikawal dengan kabel. Yang A330 ni adalah kapal terbang melalui wire sahaja, di mana antara kita punya joystick tu dengan permukaan kawalan kapal terbang dengan kepak, dengan rudder kat belakang tu, yang disambungkan adalah hanya wire dan komputer saja. Dan ini dibuatkan berbeza dengan kabel adalah untuk menjimatkan berat lah. Kabel berat kan. So bila kita guna wire saja, kita hanya hantar data kepada permukaan tersebut. Tapi bila kita dah guna wire saja, itu adalah tak boleh lah buat macam kabel kan. Jadi dia punya falsafah kawalan tu dah lain dah. Macam 737 tu lebih kurang terbang waktu kita terbang dekat sekolah terbang dulu lah. Tarik, tolak, kiri kanan semua hampir sama. Tapi kalau Airbus A330 ni dia ada dia punya sistem kawalan dia rumit sedikit sehingga dia kena mereka undang-undang sendiri. So kita ada undang-undang fizik dan kita ada undang-undang kawalan penerbangan yang Airbus buat yang menggunakan fizik ini untuk menyenangkan hidup pilot tu sebenarnya. Jadi kalau macam untuk Boeing 737 lah katakan, ataupun kapal yang kita bawa daripada sekolah terbang dulu, untuk terbang rata tanpa naik turun ataupun kiri kanan, just terbang straight aja. Kita sebenarnya bila kita pegang tu, kita memang nak terbang straight je, tapi kita ada gerak sikit-sikit sebab kita nak lawan angin, ketumpatan udara daripada satu tempat ke tempat yang lain tak sama. Jadi walaupun kita nampak kapal tu terbang straight je, kita macam ni gini. Kalau Airbus tak ada. Kalau Airbus, kita letakkan kita punya kapal terbang tu tolak ke depan macam ni, kita biar saja. Walaupun ketumpatan udara berubah, walaupun ada angin kiri kanan atas bawah ke, kapal tu akan cuba juga mengekalkan untuk straight aja. So itulah kelebihan bila kita bawa Airbus ni. Itu perbezaan yang pertama lah. Mungkin kau boleh ulas lagi. Ada orang kata kalau bawa Boeing ni macam kau pilot, tapi kalau kau bawa Airbus ni more to flight manager compared to pilot, sebab kau macam banyak manage instead of flying. Kalau Boeing tu kau memang fly. Kau setuju ke dengan kenyataan ni? Aku sangat setuju dan aku lebih cenderung untuk prefer Airbus daripada segi ni, sebab bila engkau tak bawa kapal terbang tu, maknanya engkau dah elevate engkau punya akal tu, kau dah free up fakulti dalam minda kau tu untuk buat kerja-kerja lain. Sebab sekarang ni kalau engkau sibuk nak terbang aja, kalau penumpang buat hal ke, ataupun kalau menara kawalan ada bagi perubahan dalam dia punya kebenaran terbang ke, so kita nak deal dengan benda-benda ni, kita nak kena fikir panjang. Tapi kalau kita punya otak tengah sibuk nak bawa kapal terbang ni, then you dah tak boleh lah. So when you delegate the functions, the basic functions of the aeroplane to the computers and the autopilot, you can lift yourself up and you are free to manage more of the flight. And that is what an airline pilot is supposed to do lah, as opposed to a more visual flying pilot macam fighter pilot ke ataupun bush pilot ke. Diorang lebih sesuai lah untuk bawa kapal terbang macam tu. Mungkin korang ada pendapat-pendapat yang berlainan? Airbus dengan Boeing ni satu benda yang ketara kalau ikut orang awam. Boleh jadi pilot juga yang tak pernah fly Airbus. Beza Airbus dengan Boeing ialah Airbus
cara nak control dia kita pakai joystick. Macam dalam game, computer game tu kita pakai joystick. Whereas terbang dalam Boeing tu kita pakai macam steering kereta. Orang panggil yoke, ada orang panggil control column. Dia macam steering kapal terbang. So steering tu steering so called steering dekat Boeing tu berada di hadapan kita, kerusi kita, dan kita membawanya. Tapi steering tu tak terapung saja. Tak terapung di udara yang kita pegang macam tu. Dia mestilah bergantung kat somewhere kan. So dia bergantung pada kira tiang daripada lantai terus naik ke atas, dan atas tu baru ada steering dan kita pegang tu. So jadi kalau kita dekat sangat dengan control column or so called steering ni dalam Boeing ni, kita punya celah kangkang sangat dekat dengan dia punya tiang tu, menimbulkan ketidakselesaan kepada sesetengah orang. So di manakah Airbus stand dalam panel kawalan ini? Airbus 330 yang kita lalu ni adalah kapal terbang pertama aku yang ada joystick. So joystick ni bukan depan kita betul-betul, tapi dia ada belah side kita. Kalau tingkap kita belah kiri kita, dia akan ada joystick tu ada tangan kiri kita. So kalau untuk first officer ataupun co-pilot yang duduk di belah kanan, joystick tu berada di kanannya. Jadi possible, and I think that's the correct way lah to hold the, apa dia panggil, joystick control stick Side stick. side stick. Oh, lupa dah. Minta maaf lah Joystick terbang Airbus. at the side. Macam kau Kali cakap. terakhir aku terbang Airbus mungkin 2016. So dah 5 tahun tak terbang Airbus. Dalam kita punya session ni minta maaf kalau aku terlupa sikit-sikit lah pasal Airbus. Nama dia side stick. So memang wajar dia pegang satu tangan aja. So ada instructor yang memang terror mengajar kita juga to be more refined in our control, kita pegang 2 jari pun boleh. Kira just to minutely deflect the controls to our liking. Seperti yang dibincangkan dah disebut oleh Prof tadi, sistem kawalan udara di mana surface control yang kita ada dekat sayap semua ni dihubungkan dengan side stick kita melalui komputer. Tak silap aku nama dia Flight Control Computer, FCC. Dia ada tak silap 3 primary FCC dan 2 secondary FCC dulu masa kat 330. Dia ada kat atas belah kiri tu. So nak kata macam bahaya ke kalau kabel kita kita bergerak boleh deflect terus, tapi kalau kita melalui komputer dengan impulse wire punya signals send in between, dia jadi intermediate punya medium lah kat tengah-tengah tu, naturally akan ada lag dalam tu. So sebab tu kita pergi simulator training ni untuk membiasakan kita dengan kawalan macam mana nak bawa Airbus. Totally different cara nak bawa dia. Ada orang risau, katakan wire ni dia punya ada problem ke, tak sampai ke komputer tu kong ke apa. Jawapan dia tadilah, dia ada banyak redundancy ataupun duplikasi dalam komputer tu. Dia ada banyak komputer. It takes a real calamity lah, ataupun it's just another bad day kalau 5 komputer tu rosak. One of those days. Seperti yang diajar dalam kelas-kelas kita dalam Airbus dulu. Cam nak tambah apa-apa mengenai kawalan kapal on top of apa yang kita orang dah cakap? Dia banyak automation kat Airbus ni. So it's ideal sebab dia aircraft baru kan compared to 737-400 pada waktu tu. So and then dia macam kalau dulu kan, kalau korang ada phone macam Nokia ke apa kan, tiba-tiba sekarang kau pakai smartphone macam tu, ada punya upgrade tu. Lepas tu kau masuk Airbus, cockpit dia lain, nampak kemas, luas kan, kau boleh semayang dalam cockpit kan. Kalau dekat 737 kecil gila. Aku tak terfikir dulu. So belakang ada 2 seat, observer seat ada 2 kat Airbus, and then kemas lah, dia ada tong sampah. Dekat 737 mana ada tong sampah, kena ambil plastik gantung. So maknanya Airbus ni dia design tu untuk keselesaan pilot dalam kokpit tu. Dia macam dah fikir memang untuk bagi pilot selesa lah. Sebenarnya ada meja lah. Kita ada, kalau kita tarik kat depan kita tu ada sliding table. So kita ada meja. So meja tu kita boleh menulis. So tulisan cantik lah bila tulis sebab ada meja yang proper. Nak makan ada meja, tak payah makan letak tray atas peha kan.
benda macam tu nampak Yes, macam simple lah tapi memudahkan sebenarnya. And then sangat selesa lah. So, lepas tu ada tempat relax kaki, ada sliding table, kanan kiri tu ada pula tempat nak sangkut kaki kita nak berehat kan, macam tu. So tapi tu dah dari kokpit lah kan, kita patah balik ke Airbus punya filosofi mungkin kan. pasal filosofi sikit, since kau kira Aviate. macam baru jugalah terbang Airbus kan. Aviate, navigate, communicate kan. Kat Boeing tak diajar benda tu kan, betul tak? Kat Airbus dia macam tak specify macam ni, benda tu. Cap. Airbus is fly, navigate, communicate. Kalau aviate, navigate, communicate. Kan, tapi Boeing tak kan. ha. Boeing tu macam tak ada fokus sangat macam tu kan, suruh buat macam tu kan. Airbus Ada kan? juga, tapi mungkin pengaruh Airbus juga yang membuatkan Boeing keluar filosofi tersebut. Mungkin, kita tak tahu mana start dulu. Okay. Aku just nak expand on Yazran punya cakap. Instructor cakap you pegang 2-3 jari aja dah boleh kawal joystick tu. Dan itu adalah antara beza yang besar bila kita naik daripada 737 pergi 330. Sebab kalau 737 tu katalah kita nak belok kapal tu, nak bengkok sampai sini lah, kita kena buat macam ni untuk 737. Kalau untuk 330 you buat macam ni je. Jadi orang yang daripada 737 naik ke 330 tu dia masih ingat lagi dia kena macam gini. Jadi dia cuba translate kan pergerakan ni kepada joystick tu yang akan menjadi fenomena yang kita panggil sebagai over controlling. So you dah buat macam ni, lepas tu dah terlebih lah pula, you balas balik. Tapi bila you balas balik tu, you balas balik terlebih juga. Jadi you akan goyang dan gerakan yang membuatkan kapal pusing macam ini dipanggil PIO ataupun Pilot Induced Oscillation. Dan ini adalah sebuah error yang biasanya pilot daripada Boeing bila dia naik ke Airbus dia akan buat. Dan bila dia daripada Airbus dia pergi ke Boeing balik, dia under control pula. Tapi itu kita simpan untuk cerita fleet lain lah. Betul. Macam filosofi yang menarik lagi pasal Airbus. Sebab apa? Airbus 330 ni kira macam satu platform ataupun batu loncatan ataupun satu big jump untuk aku. Sebab dulu macam Prof dah cerita secara detail tadi tentang cara mengawal Airbus nak compare dengan Boeing ni. Boeing 737 lah to be specific, siri 400. Kira ni macam klasik. Kalau korang ingat lagi, kalau Boeing 737 ni dia tak ada PFD dengan ND, nama dia EFSI dengan EHSI, atas dengan bawah dia punya instrumen tu. Now we are going, nak kata fully glass pun masa tu tidak kan, dia tak pakai macam LCD lagi. Masa kita Airbus dulu kita pakai yang lama, cathode ray tube punya screen, CRT. Yes. So kira tak adalah maju sangat dari segi nampak, nampak secara kasar tu. Kalau tak reti sistem semua tak nampak macam maju sangat. Tapi once we learn deeper into their system semua, we will appreciate that a lot of work has been put to make Airbus very high tech dengan easy to operate lah untuk kita sebagai pilot. Mungkin kita akan masuk later the downside juga, kalau despite having to be really high tech, tapi kalau kita tak maintain kapal tu betul-betul, it will be disastrous for us to operate as well, isn't it? The more complex it is, the more easier for the complex parts to break down. Jadi kalau aircraft tu on automation and semua working okay, kita memang sangat relax lah. Tapi once ada kerosakan tu, memang kita dah dimanjakan dengan keselesaan dan automation banyak sangat. So bila ada abnormal tu kita macam alamak. Masa aku terbang dulu, ada seorang captain ni, dia ex flight engineer lah, very nice captain. Dia cerita lah, aku dulu suka betul masa naik Airbus 330 ni. Kau tahu bila kapal naik atas lalu, sebab kita RVSM level, maknanya reduce separation, maknanya kapal-kapal yang terbang atas kita ni boleh sedekat 1000 kaki atas kita dan bawah kita. Dia orang terbang in the opposite direction. So masa kapal terbang hari tu, kapal terbang atas, kita orang dah nampak dalam radar ada kapal terbang
yang bakal cross kita dari atas, dari opposite direction. Captain tu cakap, kau diam, nanti kita nak cross ni, kita boleh dengar bunyi kapal terbang tu. Bunyi. Jadi aku tak dengar benda tu masa terbang kapal terbang yang Boeing yang lain lah. Itu pengalaman aku. Jadi that's how I realise yang Airbus, bila kita buat perbandingan baru kita perasan lah yang kapal terbang ni sangat senyap lah, nak compare dengan kapal terbang lain. Yang macam Cap cakap tadi, diorang kata dia cipta Airbus ni untuk menjadikan kita manager, dan Prof ada mention kita memudahkan kita lah daripada kita multitask buat 7 benda at once tu. Better we be focused on dealing with important lah, managing what's important. And flying ni kita macam put least effort saja untuk kita control sikit-sikit saja, and then kita boleh fokus pada katakan kalau ada problem lain dalam kapal. Benda tu pula boleh di manage dengan yang aku boleh ingat, task sharing kita. Kau ingat tak pasal CRM semua? Macam mana diorang kita tekankan betul masa training, Cap? Kau ingat tak? Airbus ni sebab kita macam motor flight manager banyak gila bercakap macam compared to Boeing. Boeing macam less talk, kau fly banyak. Airbus sebab CRM lah, banyak sangat bercakap. So ada kau penat bercakap. Dalam simulator pun banyak sangat bercakap, briefing lah apa benda semua kan, banyak sangat. And then yelah kau penat tentang situ lah. And then satu lagi, tapi aku suka Airbus sebab Airbus dia senang cerita, dia bagi tahu kau exactly nak buat apa semua benda tau. Untuk setiap benda ada cara dia tau. Maknanya ada manual untuk setiap benda. Macam Boeing sekarang tu dia macam bagi tahu secara on the surface, pandai lah kau decide nak buat macam mana. Tapi kalau Airbus specifically kata buat A, buat B, buat C. Dia macam ada arahan, ada manual, satu tu manual yang general, satu lagi manual yang lagi detail, suruh exactly buat macam mana tau. Boeing pun ada juga macam tu, cuma tak sedetail Airbus lah. So aku boleh katakan macam kalau buat perbandingan lah kan, macam Fcom, kalau Fcom Airbus tu macam Quran lah kot. FCTM tu hadis tak tahu lah, mungkin dekat analogi lah, bukan tak sebiji. Faham. No. Aku view macam Fcom tu sebagai buku hadis, tapi cara-cara nak buat. Tapi FCTM tu sebagai buku fiqah. Macam mana kau nak praktis benda tu. Macam tu Tapi tu saya saja nak ni kan. We are oversimplifying things and trying to make analogies. Tak semestinya tepat apa kita cakap ni. Ya, betul. So tapi itulah, tapi masalah bila Airbus ada benda macam tu, kau lagi banyak kena membaca. Tapi bila banyak Airbus tu macam banyak sangat manual kan, kau kena baca banyak lah. Dulu aku masa mula masuk Airbus tu aku compare kan, aku letak sebelah-sebelah manual 737, manual Airbus. Beza lah ketinggian manual tu, Airbus tinggi gila. Macam-macam buku. And then dah lah masa tu kau muda, malah kau muda, kau boleh nak study dulu. Tapi kau muda, of course kau banyak nak enjoy kan, banyak nak lepak-lepak, malas nak baca buku. So tak terbaca jugalah banyak kan. Biasa lah kan, kau kesedaran ke apa. Cerita pasal briefing lah kan, sebab aku masih lagi berada dalam dunia actively flying Airbus. Dia sebenarnya dah makin lama makin kurang, sebab bahagian-bahagian jurulatih dengan training semua diorang dah get together. Lepas tu diorang fikir macam kita ni banyak ulang benda yang sama bila kita bercakap. Contohnya macam aku sebelum ni banyak kena brief pasal kalau enjin mati sebelah buat macam mana. Lepas tu ulang benda yang sama je. Kalau hari ni aku ulang, besok pun ulang benda yang sama. So sebelum ni ada kita focus on threat apa bahasa Melayu? Anyway, kebahayaan, bahaya. Fokus tentang bab-bab yang bahaya saja. Sebab benda lain tu macam benda yang kita dah tahu, kita dah belajar, kita dah ulang. Tapi waktu MAS dulu kita brief yang bahaya, lepas tu kita brief yang biasa. Sekarang ni makin masa berlalu, kita dah macam catch on to the fact that benda yang biasa ni bila you campurkan semua, you nak masukkan semua kat dalam ni tak muat.
Yang ni lagipun you dah biasa dah, benda yang biasa. So you don't need to, you just kena fokus kepada thread sahaja. So maknanya briefing tu daripada panjang dalam 10 minit you boleh pendekkan, especially kepada airport yang macam home base. You dah biasa pergi, you tahu keadaan macam mana, kebetulan cuaca baik. So you just, there's no threat. Okay, briefing tak payah apa pun. Dia captain ni briefing saja. Okay. Standard. So basically we have already been doing that even before it came into law. Now it is already law. Macam dia cakap, kalau benda tu home base yang kau dah memang pergi banyak kali, kau terbang masuk KL, dah beribu-ribu kali dah kau terbang masuk KL, standard. It is basically there's no threats and there's nothing you need to talk about. So that is the way where the briefing is going lah. Makin kita ke depan in the timeline, it gets more simpler and simpler so that you can focus on what is variable and what the threats are. So that's one. Prof, yang briefing yang kira revise briefing ni sudah masuk dalam polisi company kau sekarang? Yes, it is just focus on the threat only. Threat-based briefing, focus on the threat, while I wouldn't say negate lah, while put to the side the standard operating which you would have already known many times. So that is the briefing lah, it becomes shorter. And the other thing, because you cerita pasal the CRM ni, banyak interaksi antara kedua-dua pilot kan. Yang aku perasan lah, kalau Boeing, kalau captain kau kunci kau kat luar, dia nak terbang seorang, tak ada banyak berubah pun daripada apa kerja yang dia buat, daripada sebelum kau keluar dengan lepas kau keluar. Ataupun kau nak kunci captain kau kat luar kan, kau macam kau masih lagi boleh terbang dengan kau punya mental awareness persekitaran kau dengan sistem kau tu tak tergugat sangat. Tapi kalau Airbus, dia dah tulis prosedur dan dia dah buat sistem tu supaya kau dua memang kena main sama. Kalau seorang tak ada, kau memang rasa macam terkapai-kapai sikit lah. Sebab memang akan ada situasi di mana aku diuji dalam simulator ke, ataupun macam kawan tu kena pergi toilet lama ke apa. Macam kalau aku terbang seorang je, macam rasa macam ada something yang tak complete aja. So itulah, bila kau terbang Airbus tu memang dia reka deck penerbangan tu memang untuk dua orang bersama dan dua akal minda berfikir bersama and solve the mission together. Betul, apa yang dikatakan tadi oleh Prof tu memang reflects how Airbus pilots work. Mereka menekankan konsep kerjasama dan komunikasi yang berterusan dalam flight. Macam Prof cakap, kalau seorang pilot tiada di kerusinya tu, kira sebelah lagi terbang. Kalau kita di Boeing macam senang aja, benda ni kita dah tahu apa nak buat semua. Tapi kalau Airbus, bukan kita tak tahu apa nak buat, dia punya dia lay down procedures to such that task sharing ni membuatkan kalau seorang tu tak ada sebelah kita, maknanya kita control kapal terbang tu sekejap by ourselves, benda tu menjadi susah. Macam Prof cakap, rasa macam benda tertinggal dan sebagainya. Sebab ini memang prosedur dan polisi Airbus yang memerlukan resource teammates bersama. Jadi semua airlines ada buat course ni yang mungkin tadi aku ada masukkan secara kasar tadi. Nama dia Crew Resource Management, CRM. So kalau balik kepada zaman kita masuk buat conversion course buat kali pertamanya, kita step into Airbus. Kau ingat tak Cap yang kita punya senior instructor pilot datang kelas dan tanya kita dah buat tak yang full CRM course tu? Kan kita tak buat lagi. Betul tak? Ingat tak? Betul. Apa dia buat lepas tu? Dia plan terus. Dia kata tak boleh kalau korang continue training ni tanpa tak buat benda CRM ni, sebab dalam Airbus punya training ni, flying Airbus, CRM, Crew Resource Management ni sangat penting. So lepas kita dah buat CRM course tu, lepas kita dah lalu through training, latihan dan simulator dan latihan garisan, line training tu semua, barulah kita tahu bahawa konsep Airbus ni memang memerlukan teamwork yang kuat. Ini memang polisi yang diorang pegang dan itu menjadi kebanggaan diorang lah. Sebab itulah mungkin kalau aku ingat lagi masa simulator dulu, kan kita ada partner dua orang. Kalau seorang partner kita fail, kira kita pun fail sekali kalau ikutnya macam tu. Sebab apa? Berdasarkan CRM punya polisi, kau pun gagal lah berkomunikasi dengan dia, menyebabkan dia pun perform teruk. Jadi dua-dua dibawa kembali kepada kira apa nama ni?
repeat session lah, kira terpaksa mengulangi sesi tersebut lagi sekali. Sebab walaupun seorang tu macam okay semua kan, seorang tu gagal, tapi as a teamwork mereka gagal, pasangan tu gagal. So mereka terpaksa ulang balik benda tu. Kenapa dia orang serius sangat pasal benda ni? Sebab again kita balik kepada Airbus punya polisi dan konsep lah, yang memerlukan delegation dan task sharing dalam melakukan prosedur mereka. Itu saja. Dulu masa kita tu ada empat jenis aircraft kan. Ada Boeing 737-400, Airbus 330, Boeing 777 dengan Boeing 747. Masa tu Airbus 380 belum sampai lagi. And then kita tahu antara empat jenis aircraft tu, training kat Airbus 330 paling susah antara semua. And kenapa susah sebenarnya? Apa yang menyebabkan training tu jadi susah? Adakah sebab sistem ataupun sebab diorang punya rules Airbus ke, ataupun pihak training yang membuatkan susah sebenarnya? Korang boleh tahu tak? Okay, ni maknanya Prof dengan Cap lah boleh kira huraikan point-point yang berkaitan lah, apa yang susah sangat tu. Sebab mungkin aku boleh start. Pertama kali naik Airbus ni, Airbus merupakan satu wide body, Airbus 330, kapal terbang yang besar. Nak compare dengan kita dulu, dulu kita rasa terbang Boeing 737 siri 400 ni kapal terbang yang besar dah. Tiba-tiba rasa macam tak cukup puas lagi nak bawa kapal terbang tersebut yang kita rasa besar tu. Kita terbang dengan kapal terbang yang mungkin 2 kali ganda lagi besar daripada narrow body tersebut. So benda tu big jump untuk aku, dan it took a while for me to terima kenyataan, terima berkat ni lah, terima berkat dan kira kita dinaik pangkat untuk terbang wide body. Tapi dari segi company Airbus bukan Boeing, benda-benda yang konsep sama je geng, macam hydraulic yang control flat semua tu pun dia tukar nama. Benda yang nak control yang atas, panel atas tu, yang dulu kita panggil mode control panel dalam 737 tu, MCP, dia namakan sebagai flight control unit, FCU. Padahal kontrol yang sama. Bagi kita lah, dia mindset kita paling, lah. Yang paling tak boleh belah ni lampu terbalik. Kalau kan selalu kalau on ke bawah kan, kalau landing light on ke atas, dia punya macam switch yang orang dulu-dulu lah, yang boleh toggle switch. Dia orang panggil toggle switch lah, atas dan bawah kan. Kalau kita nak pasang lampu macam dapur lama-lama tu, macam tu, boleh Cap tunjuk nak pasang macam mana, atas ke bawah kan. Kalau normally kalau kata di tepi macam ni kan, dekat rumah-rumah tu kan, on lah je tu kan. Kalau nak on lah je tu kan. Tapi Airbus padam naik lah. Kalau Airbus nak on macam tu, nak padam ke bawah. Dia macam nak terbalik dengan Boeing kan. Tak faham lah kenapa kan. And then dekat komputer tu pun, button pun arrow kan, pakai arrow. Arrow tu instead of tekan bawah, kena tekan atas. Mungkin mereka sanggup go to the extent of tak nak letak butang execute button tu sebab tak nak sama kot dekat itu. Kalau aku boleh cerita benda-benda yang sama tapi lain, serupa tapi tak sama. Auto throttle dalam Boeing, dekat Airbus nama dia auto thrust. Dia nak juga lain. Tapi actually hydraulic kita ada hydraulic A dan B dalam Boeing 737. Dia tukar kepada color pula, hydraulic green, yellow, blue. Tapi function dia okay lah, dia punya prinsip asas sama lah. Dia nak powerkan flight control surface, nak powerkan braking system kita semua. Tapi nama sini dia tukar kepada dia tak nak lain, dia tak nak sama dengan manufacturer lain. Sorry Jack. Yelah kan, tengok macam memang lain. tak, actually auto thrust tu memang lagi aku macam setuju perubahan nama tu, sebab dia memang auto thrust kan. The throttle stays there. Dekat dalam ni kan, thrust dia yang yang naik turun kan. Tapi kalau macam kalau Boeing kena panggil auto throttle sebab the throttle moves together with the thrust. So ya betul. Dia tak adalah nak kata semua sama kan. Tapi kadang-kadang benda tu is being taken too far lah to me. Dalam kira flight management computer kat depan kita tu, kalau dalam 777 ada nav red page.
Lepas tu Airbus red nav Nav. page. Dia tukar terbalik. Tak apa-apa. Tapi kalau ikut betul-betul tu Airbus lagi betul lah dari segi tu. Ya, Tapi ya. nak menunjukkan Okay. dia orang tak nak sama. Itu je. Semantics. Sekarang ni pada korang training kat 330 Airbus 330 tu susah sebab kita baru, sebab all the trainees ni baru ke ataupun memang actually the training department yang jadikan dia susah untuk kita. Maksud aku kalau compare kita masuk Airbus, lepas tu ada seorang experienced pilot from 777 ke from Boeing 747 masuk Airbus pada waktu yang sama, dia dengan dah maybe 5,000 hours, kita baru like 2,000 ke 1,000 hours. Kita masuk macam tu, pada dia akan susah juga ke tak? Ke kita je akan rasa susah? Itu soalan aku kan. Aku tengok lah dan aku project sendiri lah sebab aku rasa tak ada pun orang yang macam tu melainkan training captain training. Dia tak senang sebab sistem dia banyak berbeza, falsafah kokpit dia banyak berbeza, dia punya manual yang kau kena baca pun semua berbeza. Tapi sekurang-kurangnya benda yang susah ni boleh disenangkan kalau tenaga pengajar dia macam faham, yang kita orang dapat ni, bahan mentah ni, manusia ni semua daripada 737 dan perubahan dia macam ni ke sini. Mungkin aku boleh tolong ceritakan sikit apakah sifat perubahan tersebut dan macam cubalah, macam aku ada je seorang aku punya partner, tak silap aku, dia daripada Falcon naik 737. Lama juga 737, dia dah garap jugalah 737 tu, tapi daripada 737 naik ke 330 dia memang tak boleh tangkap konsep fly by wire punya law tu. Maknanya macam dia bila kawal dia sentiasa over control, lepas tu dia bila terbangnya macam asal tak boleh terbang macam ni je sebab tangan kau sibuk gini. Memang sampai ke hujung lah, last kali baru dia dapat, tapi memang lama lah. Dan aku tak rasa tenaga pengajar tu doing him any favours by macam dia tengok dia macam ni je, macam asal lebih-lebih ni, macam kau cakap lah baik-baik ataupun kau bagi demonstrasi ke, ada banyak lah teknik mengajar yang kau boleh guna kan daripada menjatuhkan seseorang tu. Dan aku sendiri rasa tak sedap lah bila orang sebelah aku kena macam tu, dan dia eventually dia akan effect aku punya performance sendiri. Dan aku rasa ada sesi yang macam yang ni memang pelik gila lah, macam memang aku dah faham semua benda dalam sesi tu. Lepas tu aku nak bungkus-bungkus barang lah sebab ni dah memang betul-betul dekat penghujung sesi simulator tu. Lepas tu aku punya instructor tu tengah cerita dekat member sebelah ni lah sebab dia tak berapa faham sangat. Lepas tu sambil aku tengah bungkus-bungkus barang tu, dia tengok aku, cakap, "Woi Kide, tengok lah sini." Lepas tu aku berhenti bungkus barang, aku pun pura-pura lah tengok. So manusia-manusia macam ni boleh kata ramai jugalah dekat dalam dia macam nak bully kan. Dia macam nak bully sebenarnya. Dia bully that very vindictive, and it tends to have a negative impact on training, and you are kind of being put down and set back when as a bukan nak cerita ihsan manusia ke apalah, as a company pun, if your focus is getting more pilots on the line faster, you need good training to do it, and this is not the way to do it. You are not making profit, you are getting the pilots in the training courses for longer. That means you use more simulator time, which means that you have to invest more in paying the instructors and paying for the simulator maintenance to train per cadet. So tak bagus pun training macam ni. Macam kau cakap tadi, macam diorang macam vindictive tu. Kau pernah macam mana diorang buat benda macam diorang tunjuk benda tu? Kira sebab apa? Sebab dia tengok macam mana dia balas tu, macam mana? Dia ada buat apa? Ada baca sifat dendam macam mana? Dia macam mana tu? Bercerita tak? Dia yang aku nampak kan, macam kau dalam hidup dekat Malaysia ni, kau rasa macam ada certain benda yang tak adil lah pada kau sebab kedudukan kau ke, sebab sifat kelahiran kau ke, yang kau rasa macam this is not fair lah, this country is not fair to me, and he takes it out on his students.
Apa hal pula? And then your student bila dia dah kena macam tu dekat kau, and then you will repeat the cycle lah. You dah macam okay, what I think about this kind of person is true, so that means I am going to be vindictive back and bully balik orang yang macam dia supaya I get even. So Dia takkan putus lah. this kind of behavior is not I mean kalau kau, if you are the bigger person, kau mungkin akan macam okay lah, hidup hanya sekali je, takkan lah kau nak buat macam ni kan, nak hidup dengan berdendam dan bermusuhan dan being vindictive is a negative feeling. It's not good for you to keep in your heart to live your one life. Tapi manusia bukan macam tu, so the cycle repeats until something happens lah. And something did happen. Aku dengar management dengan training dekat 330 becoming better. Sekali lah. Tapi Prof dah cerita dia punya pengalaman ni. Mungkin Cap boleh masuk pengalaman kau pula melalui dia. Apa perasaan kau dan how do you rate dan evaluate sesi latihan semasa? So aku 23. Okay. So kematangan tu dah belum ada. Tapi ni same time bukan kita minta pun, kita tak beat pun, company paksa kita naik. So actually kalau kita tak ready pun, tak cukup matang pun, kita kena tempuh juga benda tu lah. So pada waktu tu kita baru nak selesa dekat 737, kena paksa naik wide body, and then kita kena macam new culture, dapat pula tenaga-tenaga pengajar yang macam mana Prof cakap tadi kan. And lepas tu so kau jadi macam demotivated jugalah sebenarnya, sebab kau tengah terkapai-kapai nak belajar benda baru, tapi they expect from you, they expect kau perform macam dah beribu-ribu hours, sedangkan kau sangat baru, tak cukup matang. Tapi patutnya aku beranggapan pada waktu tu diorang memang patut spoon feed kita lah sebenarnya. Bukan dia nak dimanjikan apa, tapi dah kita tak cukup matang lagi. Patut diorang bukan expect too high daripada kita, dah lah kena paksa kan, kita tak beat lah tu. Pasal diorang nak expectation ada tak tinggi sangat, masalah lah. Lepas tu problem dia waktu tu macam partner aku dia sangat perform, sebab dia memang terror lah kan. So I always look bad lah di mata instructor. Tapi ada ketika dapat instructor yang baik, tak ada isu lah. Kena tegur, tapi aku boleh terima teguran tu. Tapi dapat instructor yang kaki maki, kaki carut semua tu, kita deal dengan benda tu walaupun kita ni kan. And then the training was so bad for me, sampai tahap aku nak give up. Aku tak nak jadi pilot lah. Mana betapa teruknya dia punya effect dia lah. Aku blame dia aku juga. Aku tak cukup, aku tak letak effort yang cukup ke kan. Tapi lah aku cakap aku tak matang, tak cukup matang untuk nak pergi nak sendiri. Aku kena ada guidance yang kuat pada waktu tu. Mungkin orang lain kematangan dia orang. Yang kau cakap tadi pasal spoon feed tu, macam mana cara yang bagi kau lebih baik yang boleh dibuat semasa macam situasi kau tu? Spoon feed tu macam mana? Mana kalau kau tak perform, dia selalu kau lepas itu session dan flight ke? Pasal aku kalau kau tak tahu ke, kau tanya macam how you doing Khairuz tu, dia tak ada. Itu bukan spoon feed lah. Bukan spoon feed. Jadi mana kalau kau tak tahu, tak payahlah maki kau sebab kau tak tahu. Ajarlah. Beritahu lah kan. Bukannya bagi tahu dalam nada marah. Kau nak beritahu kita kan, kau tak tahu. Sebenarnya dia, kenapa kau nak marah-marah? Kita bukannya dekat dalam aircraft betul lagi, kita dalam simulator baru kan. Masa ni nak belajar kan. Memanglah kau marah, kita akan belajar, tapi kau jadi begang lah kan dia kan. Macam cakap elok lah kan. Macam tu lah. Jadi benda tu wasn't a good memory lah. Masa training tu aku memang benci lah. Dan dia dapat pula call, always dapat call daripada ketua instructor semua, kacau hidup kau kan. Dia macam dia macam benda tu dekat tengkuk kau. pegangan tengkuk. Sebenarnya yang orang yang tak lalu bad experience macam kau kan sahaja yang menerima call daripada instructor tersebut. Aku yang rasa tak ada masalah dengan partner aku yang lagi okey daripada aku pun menerima call setiap kali lepas flight juga. Dia nak ni juga, macam mana ni, dah clear ke belum, dah apa semua ni. So benda tu macam is a normal occurrence pada ketika itu, time tu kan, tahun-tahun itu. Sedangkan kau cadet dekat 737, kau tak rasa stress macam tu.
ni dekat 3:30 kau rasa sangat stres sampai tahap cakap kau sampai tahap aku nak give up pilot sampai Give up, tahap so aku borak dengan cousin aku rasa macam nak ni stres dia hari-hari kau berada dalam ketakutan hari-hari sebab kau tak tahu kena panggil pergi flight ke kau tak tahu kau macam jadi takut hari-hari tau kau tak best kau jadi memang ni lah kan memang build up stress tu setiap hari dia build up. So aku macam jumpa cousin aku cakap cousin aku cakap kenapa nak ni gaji tinggi apa tak payahlah ni kan maintain je lah. Dan aku waktu tu aku macam aku just go je aku hadap je and then worst case patah balik lah dekat 737 masa tu lah. Dia macam jadi dia down lah dia memang sangat down sampai tahap bila dah fly dengan captain yang baik pun aku tak perform juga sampai tahap macam tu sekali. Dia aku tak boleh nak explain benda tu lah. Dia bila stress tu dah build up tinggi sangat sampai bila kau fly dengan instructor baik pun tiba-tiba instructor yang orang lain kata baik pun dia dah judgemental terhadap engkau. Awal-awal lagi dah macam pandang negatif kat engkau sebab report engkau teruk kan. Jadi benda tu lagi yang kau nak fly pun tak semangat. Kau terus jadi down jadi ni. So senang cerita training paling taik lah, paling aku benci lah sepanjang aku sepanjang kejayaan aku lah. Lepas masa dekat company kita tu masa tu Airbus 330 paling training paling dahsyat antara semua fleet. Tapi masa aku dekat Saudi lain Airbus okey, yang 777 yang paling dahsyat tu lah dekat kalau kat Saudi kan dia terbalik. Aku boleh attest to that lah. Memang 777 sebab aku 777 masa kat Saudi kan. Memang susah betul. So, macam kita orang nanti lah yang drone even kalau kita orang yang ada yang dahsyat-dahsyat pun kita orang macam dekat 330 company lama aku lagi dahsyat. Tak ada yang sedahsyat sama kita lah dekat Saudi tu. Yang 330 punya captain semua best. Kira kalau garang pun macam kau boleh handle lah, kau boleh kompromi lah. So and dia tak tahu lah sebab tu waktu aku pergi sana aku dah kira dah lama fly, dah experience kan. Tapi nak katakan ni kenapa bila kita pergi 747, kita pergi Airbus 380 tak macam tu. Training punya culture tak macam tu kan. Tu yang aku pelik kenapa kat 330 macam tu. So luar perasaan. Aku nak ulas pasal spoon feed tu. Memang sebenarnya ada betulnya untuk orang yang kurang berpengalaman, you kena bagi lebih lah kan. So basically training ni seeloknya macam company yang aku kerja sekarang ni, dia punya perkataan yang digunakan adalah bespoke. Maknanya dia memang detailerkan untuk manusia yang masuk dalam training tu. Macam aku sebab aku sepanjang-panjang yang aku tak terbang ni, aku ada simulator, aku ada belajar, aku memang lesen aku masih lagi divalidatekan dengan sesi-sesi simulator tertentu. Jadi bila dia nak panggil aku training aja, yang aku kena buat check. Aku buat masuk simulator, buat check, boom, jalan. Padahal orang yang tak ada dekat sini, yang balik ke negara asal dia, tak buat apa-apa training, tak masuk simulator mana-mana, bila datang sini balik kena buat dalam 4 SIM, 5 SIM. Kalau yang berpangkat captain tu mungkin ada banyak sikit, 6-7 SIM baru dia kena buat training pun banyak. Aku punya training check dalam SIM, lepas tu buat yang endorsement yang kita cerita dulu, satu sektor flight line training, final check. Cukup lah tu. Dah dekat 2 tahun tak terbang. Pada aku sebenarnya tak cukup. Dia ada minta maklum balas lah, dan aku akan bagi. Dia basically sekarang ni falsafah dia memang untuk syarikat yang melebihkan kewangan sebagai dia punya priority. Dia macam nak sebanyak mungkin juruterbang dalam masa yang paling singkat. Jadi apa yang dia buat, dia cram semua orang dengan minimum training. Siapa yang tercicir, yang tak berapa power tu, dia cakap tak apalah, kita orang akan bagi you training lebih. Padahal mamat tu nanti pressure lah kot kan. Dia dah gagal, dia tengok kawan-kawan dia semua kena training sikit je lepas tu dia seorang, 2 orang je tersangkut.
Tapi itulah apa ni sifat company yang memang cuba buat duit. Tapi just circling back to the spoon feeding, the best thing to do is macam kursus yang untuk orang yang tak berpengalaman, tak banyak hours, baru setahun dua terbang, kasih panjang. Khusus orang yang macam dah terbang wide body banyak, turun jadi captain, baru nak naik captain wide body daripada narrow body, pendekkan sikit. Itulah yang sesuai.